Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia buat semua yang menonton video cikgu. Cikgu akan berkongsi dengan anda semua sejarah KSSM tingkatan 5, bab 3, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Apa yang akan kita pelajari dalam tajuk bab 3 ada 5 subtopik. Yang pertama, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Yang kedua, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang keempat, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Dan yang kelima, keunikan amalan demokrasi berparlimen negara kita. Pemerintahan Beraja Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ni telah memperlihatkan pemerintahan beraja yang berwibawa. Raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak. Pada baginda terletak semua kuasa pemerintahan termasuk kuasa pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Selain itu, pemerintahan pula berdasarkan undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Keadaan ini membuktikan bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem berperlembagaan telah terselah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kesultanan ini telah diperkukuh dengan konsep Islam sekaligus menjadikan raja sebagai ketua agama Islam. Pemerintahan Kesultanan Melaka mempunyai pengaruh yang besar bagi membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Kesultanan Melayu ini merujuk kepada kerajaan yang mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka sama ada dari segi keturunan maupun pernah menjadi naungan atau jajahan takluk Kesultanan ini. Secara tradisinya, Raja-Raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan dan juga ketua agama. Baginda bertanggungjawab untuk mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Keabsahan bagi semua tindakan adalah terletak pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen sebelum Perang Dunia Kedua. Semasa perluasan pengaruh British, pemerintahan beraja menjadi penghalang yang menyukarkan British melakukan penjajahan di negeri Melayu. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Raja-Raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan yang dimeterai melalui perjanjian atau surat perisytiharan daripada Raja-Raja Melayu. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat walaupun dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen. Manakala bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kedudukan raja yang memerintah adalah lebih kukuh. British menempatkan penasihat British, namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 menyerlahkan ciri pemerintahan raja berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. Seterusnya, latar belakang semasa pendudukan Jepun. Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Selain itu, Raja-Raja Melayu juga memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Pengiktirafan tersebut telah diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera bersama-sama dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada Januari 1943. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu.
Selepas Perang Dunia Kedua, pemerintahan beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan tahun 1946. Raja-raja Melayu telah kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan telah diambil oleh Raja England. British memerintah Malayan Union secara langsung melalui gubernur yang dilantik oleh kerajaan British. Kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu telah menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Undang-undang tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan diguna pakai sehingga hari ini mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Tanah Melayu telah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957 melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan beraja telah diteruskan dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan dibuat sesuai dengan konsep demokrasi. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara. Kedudukan, kuasa dan tugas yang di-Pertuan Agong termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ciri Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf Raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Sementara itu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. 3.2 Sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja bermula dengan pembentukan Durbar. Durbar membawa maksud perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja-Raja Melayu dengan British. Pembentukan Durbar, negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar telah dibentuk pada tahun 1897 seiring dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar dalam negeri ini berperanan sebagai sebuah majlis persidangan bagi Raja-Raja Melayu seperti negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Perlembagaan Malayan Union 1946 memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan. Majlis Sultan-Sultan dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union. Ahli majlis terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Fungsi Majlis Sultan-Sultan termasuklah membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Walau bagaimanapun, majlis tersebut tidak pernah wujud dalam tempoh Malayan Union kerana Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan Malayan Union. Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 semasa Persekutuan Tanah Melayu dibentuk menggantikan Malayan Union. Majlis Raja-Raja menjadi institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Majlis Raja-Raja diuruskan sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Pengerusi mesyuarat ditentukan oleh Raja-Raja Melayu dalam kalangan 9 orang Raja Melayu. Persidangan Majlis Raja-Raja perlu disertai oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan.
Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Namun, keanggotaannya mengalami perubahan. Perubahan yang pertama apabila Yang di-Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Manakala selepas Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Namun begitu, Yang di-Pertuan Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa dan fungsi dalam sistem raja berperlembagaan. Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsinya. Antara fungsi Majlis Raja-Raja, yang pertama memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Fungsi yang ketiga, memberikan nasihat berkaitan dengan perlantikan jawatan tertentu. Yang keempat, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera di Sarawak dan Sabah dan kepentingan sah kaum lain. Fungsi yang kelima menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Yang keenam, memperkenankan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan Raja Negeri berkenaan. Yang ketujuh, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. 3.3 Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Institusi Yang di-Pertuan Agong. Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Seiring dengan kewujudan jawatan Yang di-Pertuan Agong, turut diperkenalkan jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Sebagai Ketua Utama Negara, Yang di-Pertuan Agong menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, Raja Pemaisuri Agong. Yang ketiga, Raja-Raja dan Pemangku Raja. Yang keempat, Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. 5. Bekas Raja Pemaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. 6. Perdana Menteri. Dan 7. Timbalan Perdana Menteri. Kuasa Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa atau peranan yang luas dalam pemerintahan negara meliputi kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Kuasa eksekutif. Yang pertama, melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong melantik seorang ahli Dewan Rakyat.
pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Yang kedua, perlantikan jawatan penting. Yang di-Pertuan Agong melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Baginda juga melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Kuasa Eksekutif ketiga, Ketenteraan. Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Yang keempat, diplomatik. Yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong kedua, kuasa perundangan. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan sesuatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang pertama, persidangan Parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil Parlimen untuk bersidang. Baginda juga berkuasa memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Dalam bidang agama, Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Agama Islam di negeri Baginda sendiri, wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Ketua agama Islam di negeri-negeri lain ialah Sultan atau Raja yang memerintah di negeri masing-masing. Hak dan keistimewaan. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Baginda juga bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Seterusnya, pengisytiharan darurat. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat dibuat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya dalam keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Kuasa kehakiman. Yang di-Pertuan Agong melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Kuasa pengampunan. Dalam hal jenayah di wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Baginda berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. 3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa. Demokrasi berparlimen diterima sebagai sistem pentadbiran negara. Ciri demokrasi seperti amalan pilihan raya, jaminan kepada kebebasan asasi serta pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri dinyatakan secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Amalan pilihan raya. Pilihan raya ialah elemen penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 5 tahun.
pilihan raya diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan, membuktikan amalan demokrasi dilaksanakan di Malaysia sehingga hari ini. Kempen pilihan raya membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto parti yang bertanding. Rakyat menyemak nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Undi ialah rahsia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih rakyat. Sebagai rakyat dalam sebuah negara yang demokrasi, sewajarnya memahami kepentingan pilihan raya yang memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. Warga negara yang layak mengundi perlu menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin berwibawa bagi mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Kebebasan asasi. Kebebasan asasi atau hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Perlembagaan Persekutuan menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi. Antara kebebasan asasi ialah kebebasan diri, iaitu tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Kebebasan beragama. Islam ialah agama persekutuan. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Yang ketiga, hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Yang keempat, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak, tetapi tertakluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Sekatan tersebut bertujuan memastikan ketenteraman dan kesejahteraan awam terjamin dalam masyarakat yang demokratik. Pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Pengasingan kuasa diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan sehingga hari ini. Kuasa pemerintahan di negara kita dibahagikan kepada 3 badan, iaitu Badan Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Kuasa badan tersebut ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara merupakan punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini. Badan Perundangan. Badan Perundangan berfungsi menggubal undang-undang. Badan perundangan pada peringkat kerajaan persekutuan ialah Parlimen. Badan perundangan peringkat kerajaan negeri pula ialah Dewan Undangan Negeri. Parlimen. Parlimen ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia. Parlimen terdiri daripada 3 komponen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen merupakan lambang demokrasi dan cerminan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Parlimen berkuasa menggubal undang-undang. Selain itu, Parlimen juga boleh membuat pindaan undang-undang persekutuan setia ada, menyemak dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai yang baru. Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri di setiap negeri kecuali bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ketiga-tiga wilayah tersebut hanya mempunyai ahli parlimen. Dewan ini terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri selaku Ketua Negeri, Speaker Dewan dan ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. Dewan Undangan Negeri berfungsi untuk menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong merupakan salah satu komponen dalam Badan Perundangan.
Komponen yang kedua ialah Dewan Negara atau Senat. Dewan Negara merupakan dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara. Dewan Negara akan membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. Komponen parlimen yang ketiga ialah Dewan Rakyat atau Perwakilan. Dewan Rakyat merupakan dewan yang ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dewan Rakyat menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Persekutuan. Badan Eksekutif peringkat Kerajaan Persekutuan ialah Jemaah Menteri, manakala Badan Eksekutif peringkat Kerajaan Negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Jemaah Menteri atau Kabinet. Jemaah Menteri terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri seperti Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan. Tugas utama Jemaah Menteri ialah menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Perdana Menteri mengetuai Jemaah Menteri. Beliau memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan pusat. Menteri mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Anggota Jemaah Menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau yang di-Pertuan Negeri. Bagi negeri di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco. Manakala di Sarawak dan Sabah, Badan Eksekutif Negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Pentadbiran Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kuasa Badan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah. Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Peranan Badan Kehakiman adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat mahupun sesama rakyat. Badan Kehakiman juga menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Fungsi Badan Kehakiman bergantung pada status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Selain itu, terdapat mahkamah pada peringkat negeri iaitu Mahkamah Syariah serta Mahkamah Anak Negeri di Sarawak dan Sabah. 3.5 Keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Keunikan amalan demokrasi berparlimen dapat dilihat dari aspek gabungan unsur tradisional dan moden, mekanisme semak dan imbang, kuasa budi bicara raja serta kerjasama politik. Aspek yang pertama, gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Unsur tradisional terletak pada kedudukan raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu, manakala unsur moden pula ialah demokrasi berparlimen berdasarkan model Westminster, England. Kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan kaedah terbaik untuk mengimbangi amalan demokrasi dalam persekitaran sosiopolitik di negara kita yang mempunyai kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Aspek yang kedua, mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran.
Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mewujudkan mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan negara kita. Pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Kuasa pengimbang yang ada pada raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi. Contohnya, pertikaian parti politik yang pelbagai ideologi dan perselisihan antara kaum. Mekanisme semak dan imbang juga berlaku melalui pengasingan kuasa, iaitu badan perundangan, eksekutif dan kehakiman. Badan perundangan diberi peranan menggubal undang-undang yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Sekiranya timbul konflik dan kekeliruan, penyelesaian dibuat melalui badan kehakiman. Aspek yang ketiga, kuasa budi bicara raja. Kuasa budi bicara raja ialah kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong dalam soal pelantikan ketua kerajaan persekutuan, iaitu Perdana Menteri. Raja dan Yang di-Pertuan Negeri mempunyai kuasa budi bicara melantik ketua kerajaan negeri, iaitu Menteri Besar atau Ketua Menteri. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Raja dan Yang di-Pertuan Negeri pula mempunyai kuasa budi bicara tidak memperkenankan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Aspek yang keempat, kerjasama politik. Kerjasama politik menekankan soal perkongsian kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Permuafakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan di negara kita. Sejak pilihan raya pada tahun 1955, gabungan parti berasas kaum telah dibentuk atas nama Parti Perikatan. Gabungan ini kemudiannya dikenali sebagai Barisan Nasional. Parti ini memenangi 13 kali pilihan raya umum untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pilihan raya umum yang ke-14 tahun 2018 merupakan kerjasama politik yang membolehkan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. Untuk mengukuhkan pengetahuan dan pemahaman murid-murid sekalian, murid-murid bolehlah membuat latihan pengukuhan dari pautan yang cikgu berikan.